Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah dengar. Minta maaf, saya nampak masuk tapi skrin saya tak keluar. Tak laptop ni. Alhamdulillah, Sekarang jelas Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, jadi kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas hidayah atau taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada petang ini, iaitu dalam siri kuliah bahaya syirik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita pada petang ini dan semoga segala yang
Hello. Okey. Suara tak dengar Ustaz. Okey, sekarang dengar sekarang? Ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta maaf Hmm. banyak-banyak. Saya join ikut app, dia tak hidup. Jadi saya pun join ikut browser. Tiba-tiba dia terbuka dua-dua, dia bertembung dalam satu komputer. Okey. Okey, jadi kita teruskan kita ulang semula insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan sesi kuliah kita daripada siri-siri kuliah bahaya syirik, dan hari ini saya fokuskan pada satu pelajaran penting daripada bab berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu saya pilih satu tajuk yang penting dalam bahagian syirik ini. Kita tak mampu nak bincangkan semua bab berkaitan dengan doa, jadi saya pilih satu sahaja daripada jenis doa, iaitu istighatsah. Istighatsah. Manakala bab isti'azah, isti'anah dan bab-bab yang lain berkemungkinan akan tuan-tuan boleh baca dalam tulisan-tulisan yang tulis oleh ramai ulama-ulama Islam, termasuk para asatizah di Malaysia ini. Tajuk yang saya nak fokuskan dalam bab salah satu jenis doa, dalam bab doa adalah bab istighatsah. Ini secara spesifik. Apa erti istighatsah? Istighatsah ialah menyeru dan memohon bantuan ketika terdesak dan berhadapan dengan bencana dan musibah. Orang yang sedang menghadapi kesukaran, orang yang sedang berhadapan dengan masalah, orang yang sedang berhadapan dengan bencana, ketika musibah itu sedang menimpa dan dia berada dalam kesusahan, maka dia menjerit meminta pertolongan. Meminta pertolongan ketika sedang susah dan sesak dinamakan sebagai istighatsah. Memohon bantuan ketika sedang dalam musibah dinamakan sebagai istighatsah. Ini dah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, erti istighatsah. Istighatsah adalah salah satu daripada jenis-jenis doa. Jenis-jenis doa iaitu doa secara khusus. Doa maknanya umum, itu permintaan, meminta Allah Subhanahu, meminta dan menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun istighatsah ianya lebih khusus dan lebih spesifik dalam keadaan seseorang itu berada dalam kesusahan atau berada dalam musibah. Okey. Apa hukumnya? Hukum istighatsah. Istighatsah tergolong daripada ibadah. Ini asalnya. Sekiranya dilakukan sesuai dengan tuntutan syarak. Kita mohon pertolongan, mohon bantuan pada waktu sesak, waktu musibah ini sebagai ibadah. Sekiranya dilakukan sesuai dengan tuntutan syarak, iaitu apabila dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sedang ditimpa dengan kesusahan, kepayahan, keperitan, ketika dalam banjir, ketika dalam kemarau, ketika berada ditiup dengan angin taufan, ketika berada di lautan, ketika berada di padang pasir, angin kencang, dan ketika berdepan dengan kematian, ancaman kematian dan sebagainya, kita menjerit dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlasnya. Ini salah satu daripada ibadah. Antara jenis istighatsah ialah doa kita ketika sakit. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anbiya. Kata Allah, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Rabb-Nya dan dia berkata, anni massani ad-durr, sesungguhnya aku telah ditimpa dengan ad-durr, satu penyakit, atau aku ditimpa dengan suatu perkara yang ada mudaratnya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah Tuhan yang maha, Tuhan yang paling pengasih, Tuhan yang maha pengasih daripada semua pengasih, ataupun Tuhan yang maha penyayang daripada
semua penyayang di atas muka bumi. Ada semua penyayang di kalangan makhluk-makhluknya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Ayub ketika beliau ditimpa dengan penyakit yang beliau namakan sebagai ad-dur, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta. Ini doa. Doa ketika ini dinamakan sebagai istighatsah. Dan istighatsah juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dan diriwayatkan oleh Tabrani. Nabi ajarkan doa yang kita perlu baca pagi dan petang. Antara doa yang kita baca adalah doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha melakukan segala perkara, bi rahmatika, dengan rahmatmu dan dengan rahmat belas kasihmu, ya Allah, astaghits, aku memohon bantuan. Aku memohon bantuan. Okey. Di hukum asal pada hukum istighatsah. Namun hukum istighatsah berubah kepada syirik. Perkara ibadah bila dilakukan kepada Allah, bila sabit satu amalan itu ibadah dan ianya hanya perlu dan hanya dibenarkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lakukan perkara ini untuk selain Allah dan kita tujukan ibadah ini kepada selain Allah, dia berubah jadi syirik. Hukum istighatsah berubah kepada syirik sekiranya ia dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang hanya mampu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penting kata dalam perkara yang hanya mampu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana meminta bantuan ketika kesusahan dalam perkara-perkara yang makhluk mampu bantu tidak ada masalah. Mangsa banjir memohon istighatsah kepada penyelamat, tak ada masalah. Pesakit memanggil, menjerit, minta tolong dengan doktor ketika dia sakit, tak ada masalah. Dan seorang lelaki yang diserang oleh musuh meminta dan menjerit istighatsah kepada kaumnya untuk membantu, tidak ada masalah. Ini perkara-perkara yang mampu dibantu. Tapi yang jatuh syirik ialah pada perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu kita kata manakala memohon bantuan daripada makhluk dalam urusan zahir, mampu yang zahirlah. Jangan pula jangan percaya karut marut, percaya dengan bomoh sana sini dan meletakkan kemampuan pada makhluk halus dan sebagainya. Memohon bantuan daripada makhluk dalam urusan zahir, maknanya urusan harian kita, yang dirasakan makhluk tersebut mampu memberikan bantuan adalah harus, iaitu jaiz. Seperti seseorang yang hampir lemas menjerit memohon bantuan kepada orang-orang di sekelilingnya agar menyelamatkannya daripada lemas, bukanlah termasuk dalam syirik. Ini pun tak masuk dalam syirik. Syirik yang dimaksudkan adalah memohon bantuan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu lakukan. Kita akan berikan contoh. Keadaan berbeza apabila seseorang yang lemas tadi menjerit dan memohon bantuan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini masalah. Ketika dia sedang berdepan dengan situasi lemas, masa itu dia minta pertolongan dengan siapa? Dengan contohnya dengan wali-wali yang telah meninggal dunia, atau dengan syekh fulan dan fulan. Biasanya istighatsah orang tak buat kepada orang jahat. Sebab tu selalu contoh diberikan kepada wali-wali. Sebab memang ada dalam umat Islam ini yang mempercayai bahawa wali-wali itu menguasai dunia, kontrol dunia, memiliki kuasa-kuasa tertentu. Jadi mereka menyeru kepada nama-nama manusia. Keadaan berbeza apabila seseorang yang lemas tadi menjerit dan memohon bantuan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia atau makhluk yang memang tidak wujud. Yang satu tak wujudlah. Minta tolong dengan makhluk yang karut, sesuatu yang tidak wujud, atau orang yang tidak wujud di tempat kejadian. Sekarang ada 3 keadaan. Satu, minta tolong orang yang dah meninggal. Sebenarnya semua termasuk bab yang tak mampu. Orang meninggal tak mampu nak bantu kita apa-apa. Yang kedua, ketika nak lemas tadi, dia minta pada makhluk yang memang tak wujud.
secara hakikat, secara sebenarnya makhluk tak wujud, tapi hanya wujud dalam kepercayaan dia. Dia sendiri yang merasakan bahawa benda itu wujud melalui kepercayaannya, melalui ilusinya dan sebagainya. Ataupun dia meminta pada makhluk yang masih hidup tapi tidak wujud di tempat kejadian. Dia menjerit, memanggil gurunya yang tinggal di Mekah, yang tinggal di mana? Yang tinggal di negeri Mesir, yang tinggal di negeri Syam, atau yang tinggal di negeri Yaman, dilemas di sungai, di negeri Selangor sebagai contoh. Menjerit, memanggil gurunya, tolong guruku, tolong. Perbuatan dia begini menunjukkan bahawa dia mempercayai sesuatu berkaitan dengan kelebihan dan kekuatan dan yang ada pada gurunya. Bentuk keadaan seseorang yang beristighatsah kepada orang yang telah meninggal dunia ataupun kepada makhluk yang memang tidak wujud, ataupun meminta kepada orang yang hidup, orang yang memang wujud, orang yang mampu kalau dia ada, tapi dia tidak ada, dia berada di tempat yang jauh. Seseorang yang menyuruh begitu, yang tidak ada di tempat kejadian dan tidak mampu mendengar dan melihat apa yang sedang berlaku, seperti memohon bantuan kepada Nabi Khidir. Ini bab contoh untuk orang yang telah mati. Nabi Ilyas, Khidir dan Ilyas telah wafat, telah mati seperti mana manusia-manusia yang lain, walaupun mereka seorang yang sangat mulia. Mereka orang yang mulia. Wali-wali, roh-roh nenek moyang dan lain-lain. Semua keadaan ni, sama ada yang telah meninggal, sama ada yang tidak wujud ataupun yang tidak berada tempat kejadian, apabila ada seseorang yang menjerit dan memohon pertolongan, maka meminta bantuan kepada mereka dalam keadaan begini adalah syirik dan termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kerana istighatsah adalah sebahagian daripada ibadah. Apa beza istighatsah dengan makhluk? Kenapa istighatsah dengan penyelamat ataupun pasukan penyelamat tidak dikira sebagai ibadah? Itu tidak ibadah. Sebab kita tahu pasukan penyelamat bawa bot dan dia mampu. Kita minta dia kerana apa yang kemampuan yang ada pada dia. Namun apabila seseorang menyeru kepada orang dah meninggal, menyeru kepada orang yang tidak wujud, menyeru kepada sesuatu yang tak ada, hakikatnya tidak ada ruang untuk dia meletakkan kemampuan itu kepada makhluk-makhluk yang diseru tersebut, kecuali dia mempercayai dan dia menundukkan dirinya kepada kepada makhluk tersebut. Kecuali dia telah meletakkan sifat-sifat ketuhanan ada pada makhluk tersebut. Dia menyuruh gurunya di Mekah, di Syam, di Syria, di Yaman dan sebagainya. Ketika dia berada di Malaysia, dia takkan seru dan panggil dan merayu guru dia, kecuali dia meyakini bahawa gurunya mampu mendengar, melihat dan mengetahui, atau gurunya mampu membantu, mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Ini yang berlaku kepada sebahagian manusia. Perbuatan begini adalah syirik. Syirik artinya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kita bincangkan sekarang adalah syirik dalam bab uluhiyah, dalam amalan. Amalan menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik al-uluhiyah ini berpunca daripada syirik ar-rububiyah. Ar-rububiyah artinya kefahaman yang salah. Al-uluhiyah ialah perbuatan yang salah. Orang yang menyuruh dan meminta kepada selain Allah, punca dia meminta tadi berasal dari kerosakan yang wujud pada pemikirannya, pada kepercayaan dan akidahnya, yang percaya bahawa selain Allah memiliki kuasa-kuasa tersebut. Sini. Sebab tu dalam bab ini, kita katakan bahawa kita mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah, dalam bab uluhiyah. Bab rububiyah, bab keyakinan kita kena betul, faham betul-betul sifat Allah dan sifat makhluk. So, apa yang kita tahu tentang apakah sifat yang Allah ceritakan tentang dirinya, tentang zatnya, tentang sifatnya, nama-namanya, kenal Allah dengan sebenarnya, dan bezakan dengan makhluk. Apakah sifat makhluk? Kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk.
Kalau kita salah letak di sini, salah letak pada bab rububiyah, dia akan bawa kepada amalan yang tidak tepat. Ada orang kata, kami beramal, kami buat sesuatu. Amalan kami walaupun kami memohon bantu dengan tok wali dan sebagainya, tapi hati kami bergantung pada Allah. Ini juga jatuh dalam syirik bab uluhiyah. Kerana mentauhidkan Allah perlu kepada apa? Perlu kepada ikhlas. Murni. Murni dalam perkataan kita, murni dalam perbuatan kita, murni dalam pengetahuan dan i'tiqad kita. Okey. Saya buatkan jadual ni supaya tuan-tuan mudah tengok. Okay. Hukum istighasah tak lari daripada dua keadaan. Pertama, istighasah kepada Allah. Memohon bantuan kepada Allah. Ini yang kita detailkan sikit. Salah satu bentuk ibadah. Kalau kata istighasah kepada Allah, ianya salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan tentera Quraisy di dalam perang Badar, Nabi tunduk, Nabi berduduk menghadap arah kiblat, Nabi angkat tangan tunduk sehingga terjatuh serban. Dengan begitu lama sehingga terjatuh serban yang ada di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjatuh kain yang tutup Nabi. Abu Bakar datang angkat kain dan minta kepada Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Allah pasti akan istijabahkan doa kamu. Kerana keadaan Nabi memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 300 tentera berdepan dengan 1000 tentera. Ketika itu Allah kata, ingatlah ketika kamu, iaitu wahai kaum muslimin, yang mana apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi doa itu mewakili seluruh kaum muslimin. Allah kata, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya, fastajabalakum anni mumiddukum, sesungguhnya aku akan mendatangkan balak bantuan. Ni tamdid. Istighasah ni, istighasah ialah perbuatan memohon, dan apabila bantuan tu sampai namanya tamdid. Jadi orang yang sebut Allahumma aghithni, Allahumma aghithni, dan juga Allahumma aghithna, berikan istighasah, sama juga dengan orang yang memanggil Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, berilah madad. Kita selalu dengar perkataan orang sebut madad. Madad itulah bantuan Allah. Proses hantaran bantuan Allah yang sebagai madad. Memohon madad. Sebab tu madad, kita sebut, bila sebut madad adalah dari kalimah anni mumiddukum. Aku hantarkan bantuan bi alfin minal malaikati murdifin. Aku hantarkan bantuan dengan 1000 malaikat yang murdifin, yang datang secara berbondong-bondong, secara berturut-turut. Selepas seorang datang lagi 1000 malaikat Allah bantu selepas Nabi berdoa. Nabi melakukan istighasah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah hantarkan tamdid atau Allah hantarkan madad. Sebab tu kalimah, ada orang yang meminta madad kepada Nabi. Madad ya Rasulullah. Ini juga perbuatan yang tidak tepat. Malah ianya perkataan itu perkataan yang jatuh pada syirik. Ada orang kata, kenapa kan nak katakan kita ni minta dengan Rasulullah? Ya, walaupun Rasulullah, kita akan bincangkan apa yang tercatat dalam nas. Allah tidak membeza-bezakan antara makhluk Allah. Semua makhluk Allah, Allah tidak benarkan seorang pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ni kalau bab meminta pada Allah dia jadi ibadah. Bab istighasah kepada selain Allah, dia tak lari daripada 3 keadaan. Keadaan pertama, istighasah kepada makhluk. Ini lebih kurang yang saya syarahkan tadi, tapi kita nak tengok dengan dalil dan dalam bentuk yang lebih jelas supaya tuan-tuan dapat bezakan keadaan mana yang dikatakan syirik, mana yang dikatakan harus dan tidak jatuh syirik. Keadaan pertama, istighasah kepada makhluk, iaitu mohon bantuan dan pertolongan daripada makhluk untuk menyelesaikan urusan yang dihadapi, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam urusan yang mereka tidak diberikan kemampuan padanya, dan hanya Allah yang berkuasa melakukannya. Minta tolong kepada
makhluk. Minta tolong kepada makhluk ketika banjir dengan siapa? Minta kepada makhluk-makhluk yang tidak wujud. Kononnya ada lembaga yang jaga kawasan sebagainya. Ada penunggu kawasan. Atau minta pada jin dan syaitan itu selain Allah, tapi kita sekarang yang tidak wujud. Ataupun minta tolong kepada siapa sahaja selain Allah untuk menghentikan banjir. Apa sahaja permintaan begini, kita kepada minta pada makhluk dan bab minta mampu, hukumnya apa? Hukum kat bawah, syirik. Kenapa syirik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang memohon daripada selain Allah. Jadi di sini tidak ada satu makhluk pun yang terkecuali. Siapa sahaja yang berdoa kepada selain Allah. Siapakah selain Allah? Termasuk Jibril, termasuk malaikat. Saya selalu sebut, saya dah ulang balik. Walaupun kita tahu bahawa malaikat Mikail yang turunkan hujan, tapi kita tak minta dengan Mikail, kita minta dengan Allah. Walaupun kita tahu bahawa Munkar dan Nakir yang seksa manusia di kubur, tapi ketika kita nak selamat azab kubur, Allah kita meminta kepada Allah, tidak minta kepada Munkar dan Nakir. Walaupun kita tahu bahawa malaikat Ridwan yang menjaga pintu syurga, kita tak minta dengan Ridwan. Walaupun kita tahu bahawa malaikat Malik yang jaga pintu neraka, kita tak minta selamat dari neraka dengan malaikat Malik. Apa sahaja yang kita bincangkan bab malaikat, bab mana makhluk, bab doa, tak boleh berdoa kepada mana-mana makhluk. Kalaulah malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat yang diberikan tugas ini, yang memang mereka pegang urusan tugas mentadbir alam tersebut, kita tidak dibenarkan untuk meminta kepada mereka. Kita beristighatsah, kita beristisqa. Istisqa sebahagian daripada istighatsah, lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, iaitu minta supaya diturunkan hujan. Kita hanya minta kepada Allah, bukan kepada malaikat Mikail. Maksudnya bab doa ni tak boleh langsung kita meminta kepada selain Allah. Tidak ada perantaraan. Kalau ada tawassul, kita akan bincangkan sebentar lagi. Apakah tawassul? Cara tawassul yang dibenarkan syarak. Semua selain Allah masuk dalam bab min dunillah. Kalaulah pada malaikat juga kita tak boleh minta tolongan dengan mereka, sedangkan mereka menjaga sebahagian urusan-urusan dunia dengan perintah Allah. Macam mana dengan wali-wali? Kita tak tahu orang yang disebutkan wali atau tidak. Kalau dia wali sekalipun, orang yang diagungkan tersebut wali sekalipun, wali itu tidak memiliki kuasa magic tertentu atau tidak memiliki kuasa mengaturkan alam. Kalau ada yang katakan memang wali ini mengaturkan alam, dia telah melakukan syirik dalam bab rububiyah. Siapakah yang lebih sesat? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyuruh dan meminta daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ni apa dia? Allah kata sifatnya mereka man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, iaitu makhluk yang tidak akan mampu memakbulkan, tidak akan mampu mengistijabahkan, tak akan mampu memperkenankan permintaan mereka ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Wahum, dan mereka itu orang-orang yang diminta pertolongan kepadanya, makhluk-makhluk yang diminta. Kalau mereka orang baik, malah semua makhluk yang baik, yang tidak baik, yang orang pergi minta pada dia, yang dah meninggal, hakikatnya mereka pun tak dengar. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka itu orang-orang yang ditujukan doa kepada mereka, an du'aihim ghafilun. Mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Allah gunakan perkataan ghafilun untuk memasukkan semua jenis permintaan dan semua jenis hujah. Ada orang kata, mereka sebut tak dengar, ghafilun kita arti tak dengar, dia kata, orang mati dengar. Dibawakan dalil-dalil khusus berkaitan dengan keadaan tertentu, orang-orang yang meninggal.
Orang meninggal dengan tapak kaki orang keluar daripada ni. Nabi pernah bercakap dengan ahli Badar, orang-orang kafir yang mati di Badar. Keadaan-keadaan khusus yang Allah kecualikan daripada formula umum tadi dijadikan sebagai hujah. Walaupun kita tak terjadi dah. Orang yang dah meninggal tak dengar apa yang kita sampaikan. Tak perlu pergi luahkan perasaan kita kepada kubur mak kita, bercakap mak kita. Cukup untuk kita berdoa untuk keselamatan mereka. Kalau kita bacakan doa, kalau kita beri salam, ya, itu Allah kecualikan. Allah yang mengaturkan, Allah yang perintahkan malaikat sampaikan salam dan mereka jawab salam. Namun kita tak boleh melakukan perkara yang tak diberitakan kepada kita. Kita tak boleh meluahkan perasaan di depan kubur. Suatu perkara yang sia-sia, malah boleh membawa kepada syirik sekiranya ianya tidak dibendung. Dia akan buka jalan kepada syaitan selepasnya. Jadi perbuatan memohon dan meminta kepada selain Allah ialah perbuatan yang diharamkan dan ia jatuh pada syirik, dan Allah beritahu bahawa orang yang diminta tadi takkan mampu memakbulkan ataupun memperkenankan permintaan orang yang meminta sampai hari kiamat. Malah mereka tidak peduli dengan apa orang minta, sebab mereka berada di alam mereka sebenarnya orang yang sedang lemah, orang yang sedang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berada di alam yang sangat mengharapkan doa orang yang hidup. Mereka sangat harapkan doa kita untuk mereka. Bukan kita meminta pada mereka. Mereka tak pedulikan. Kalaulah dikatakan mereka dengar dan tahu sekalipun, mereka tidak pedulikan. Sebab tu dalam banyak tafsir, mereka letakkan kalimah ghafilun di sini, wahum an du'a'ihim ghafilun, dengan arti tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan sebarang permintaan. Sebab apa yang orang minta pada mereka sesuatu yang memang mereka tidak mampu. Allah kata la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ini apa? Kisah dalam kubur. Sampai hari kiamat. Lepas berlaku kiamat, apa yang berlaku? Bila Allah bangkitkan daripada kubur, wa idza husyiran nas, dan tatkala manusia dikumpulkan, itu di padang mahsyar, kanu lahum a'da. Kanu lahum a'da. Pada hari dikumpulkan manusia, iaitu di padang mahsyar pada hari kiamat, kanu lahum a'da. Makhluk-makhluk yang disembah tadi akan menjadi musuh kepada orang yang meminta kepadanya. Wa kanu lahum a'da. Danlah jadi musuh, dan mereka kata wa kanu bi'ibadihim kafirin, dan mereka mengingkari segala pemujaan yang dilakukan pada mereka. Kononnya orang yang pergi minta kepada wali-wali tertentu, minta kepada Abdul Qadir Jailani, minta kepada istighasah kepada Rasulullah, minta kepada Nabi Isa, minta pada mana-mana makhluk. Kononnya untuk dekat dan sayang kepada orang-orang yang baik, kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Hakikatnya perbuatan mereka ini Allah beritahu siap-siap. Semua selain Allah, min dunillah, selain Allah, takkan dapat memperkenankan sebarang permintaan dan doa sampai hari kiamat. Lepas keluar saja daripada kubur, mereka dikumpulkan ketika di padang mahsyar, mereka akan jadi musuh kepada orang yang meminta kepada mereka, dan mereka akan mengingkari segala ibadah-ibadah yang dilakukan pada mereka. Tidak ada pengecualian. Tidak ada istilah memohon bantuan beristighatsah dan minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka wafat, meninggal, atau dalam bab mereka tidak mampu. Jadi contoh pertama kita bawa ialah berkaitan dengan, atau jenis pertama ialah meminta pada bab yang mereka tak mampu. Kedua, istighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala istighatsah kepada
makhluk dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya. Saya betulkan nota ni. Istighatsah pada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada makhluk dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya. Contohnya, jadi kita dah baca pada minggu lepas, kita pada ketika bab doa, kita ulang sekali imbas, tatkala seorang lelaki dibuli atau dizalimi oleh seorang lelaki daripada kaum Bani Israel, dizalimi oleh kaum Fir'aun. Ketika itu dia menjerit dan meminta bantuan, meminta istighatsah kepada Nabi Isa. Allah kata, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwih. Maka lelaki dari golongan kaumnya meminta istighatsah kepadanya untuk mengalahkan orang yang kaum pihak yang memusuhi mereka, iaitu daripada kaum musuh mereka. Bab ini di mana kata di sini Allah cerita, di mana kata, apakah dia ada menunjukkan keharusannya? Sebab perbuatan ini dilakukan oleh seorang rasul ketika mendengar orang beristighatsah kepadanya, Nabi Musa pergi bantu, pergi tolong, dan diikrarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak templak Nabi Musa perkara tersebut. Kerana apa boleh? Kenapa harus? Sebab memang makhluk dibenarkan untuk membantu makhluk yang lain. Ini masuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Istighatsah itu permohonan. Bila makhluk membantu, itu antara babnya, bantuan tadi ialah bab bab menghantarkan bantuan, al-aun, memberikan i'anah dan bantuan kepada orang yang meminta. Okey. Keadaan kedua, dan boleh kiaskan kepada semua bab. Bab apa sekalipun. Kita bab banjir ke, bab kemalangan ke, bab di mana-mana sekalipun, urusan-urusan keduniaan yang kita tahu bahawa orang tu mampu, ini tidak termasuk dalam bab syirik. Malah dihukumnya adalah harus ataupun jaiz. Harus dalam bahasa Melayu, bukan harus dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus wajib. Okey. Keadaan ketiga, istighatsah kepada makhluk-makhluk yang tidak wujud, yang telah mati, atau tidak wujud tempat kejadian dengan keyakinan mereka mampu membantu. Ini yang kita bincangkan tadi. Dalilnya apa? Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir." Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Lahul mulk, segala kerajaan adalah miliknya. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian minta, kalian menyeru dan meminta kepada selainnya, ma yamlikuna min qutmir, mereka tidak memiliki sesuatu pun, tidak sesuatu yang mereka miliki walaupun ketmir. Ketmir ini dah selaput kulit pada biji kurma. Tuan-tuan makan kurma ajwa, bila buka ada selaput tu, itu adalah ketmir. Kulit yang ada di biji kurma. In tad'uhum, kenapa Allah sama ketmir? Ketmir ini ada perkara yang tidak mempunyai nilai di sisi manusia. Orang makan isi, orang ambil biji untuk tanam, yang tinggal ketmir. Ketmir tidak ada nilainya. Orang makan kurma, orang makan isinya. Kemudian sisa bijinya. Bijinya itu yang ditanam. Ketmir tidak ada nilainya. Allah kata orang yang kalian seru dan minta selain Allah tersebut tidak memiliki sesuatu walaupun seperti ketmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa dan menyuruh pada mereka, mereka tak dengar permintaan kalian. Walau sami'u, kalau mereka dengar sekalipun, mungkin setengah keadaan Allah membenarkan, mastajabu lakum, pasti mereka tidak akan memperkenankan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengingkari segala syirik yang kalian lakukan. Allah namakan sebagai syirik. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang boleh memberitahu kepada kamu
lebih daripada apa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khabir sin Allah. Ini ayat Allah. Allah cerita tentang keadaan orang yang mohon kepada selain Allah di hari kiamat. Allah beritahu. Allah kata tidak ada siapa yang lebih benar beritanya daripada apa yang Allah beritahu. Tak payahlah dengar ustaz fulan dan fulan kata boleh. Ustaz ni kata boleh. Tak payah. Tidak ada satu berita yang lebih benar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kebanyakan bab-bab ni bukan bab furu', ni bab usul dalam agama berkaitan dengan tauhid. Ini bukan masalah cabang, bukan masalah khilaf. Tidak ada khilaf. Meminta hanya kepada Allah, menyeru hanya kepada Allah, istighasah hanya kepada Allah. Ini satu perkara yang disepakati. Tak perlu kita berikan ruang dalam akal kita untuk menerima pandangan-pandangan yang cuba membenarkan perkara-perkara yang telah jelas dalalahnya dalam Al-Quran. Telah jelas Allah sebutkan satu persatu, dan saya masukkan di sini hanyalah ayat-ayat yang terkenal dan yang utama, dan banyak lagi doa-doa yang lain berkaitan dengan hukum memohon dan menyeru kepada selain Allah yang dijatuhkan sebagai syirik. Orang kata, kenapa cakap syirik? Siapa cakap syirik? Allah. Tentu kalimah syirik yang saya letakkan sini. Kenapa letak syirik? Sebab Allah kata yakfuruna bi syirkikum. Allah yang katakan syirik. Kita berada di satu zaman apa yang Allah kata syirik, kita kata tak syirik. Sesuatu yang Allah tak sebut, itu pula yang disebutkan cerita tentang syirik. Ini banyak yang berlaku pada zaman sekarang. Sebab tu dalam bab ilmu, kita perlu kembali kepada nas, kembali pada ayat Quran, kembali pada hadis-hadis Rasulullah SAW, kembali kepada apa cara ulama-ulama salafus salih, macam mana sahabat-sahabat faham perkataan Nabi SAW. Nabi bercakap dengan sahabat, sahabat faham. Pahaman mereka itulah yang kita terima, sebab mereka dengar direct daripada Nabi SAW. Mereka tahu suasana macam mana keadaan ketika Nabi SAW sampaikan perkara tersebut kepada mereka. Okey. Jadi kita tengok pada istighasah, maknanya kita tahu keadaan-keadaan istighasah yang dibenarkan, istighasah yang jadi ibadah, istighasah yang harus yang dibenarkan, istighasah yang syirik. Kita dah bincangkan. Sampai sini selesai sebenarnya bab istighasah. Cuma kita masuk kepada sedikit dalam saya ambil salah satu daripada perkara kesalahfahaman terhadap masalah istighasah dan letakkan bawah tajuk memperjelas kesalahfahaman dalam isu istighasah. Tuan-tuan, kita dah masuk kelas, kita dah belajar, akan kita jumpa macam-macam pandangan di luar. Ada orang yang kata boleh begini dan begitu, minta dengan tu. Ada kita dengar doa-doa yang minta istighasah kepada Rasulullah lah, kepada wali fulan-fulan. Kita akan temukan kita seronok nyanyi sebab kita tak faham makna. Faham makna, kita akan rasa kita akan terkejut dengan sebahagian daripada lirik-lirik lagu yang wujud dalam yang dinyanyikan dalam masyarakat kita. Okey. Apakah kesalahfahaman yang wujud? Saya ringkaskan. Sebenarnya saya sebut sini ada dua. Saya detailkan dua. Syubhat tu banyak, tapi tak lari daripada kita faham dua perkara ini. InsyaAllah kita akan memahami dan boleh menjawab segala kesalahfahaman, kesamaran dalam pemahaman dalam bab-bab dalam syubhat-syubhat yang lain. Pertama, ni yang saya bawa yang utama. Yang pertama sekali bab istighasah ni, ada golongan yang menyamakan makna antara istilah istighasah dan tawassul dalam hukum syarak. Kenapa apa arti menyamakan? Ketika mereka mereka memohon dan meminta kepada selain Allah, mereka minta kepada wali fulan, orang-orang baik, orang soleh, mereka minta bantuan kepada orang soleh, menyeru dan meminta kepada selain Allah. Bila kita tegur, bila kita kata salah, dia kata, kan tawassul boleh. Kita bantah dalam bab istighasah. Mereka cuba samakan makna istighasah dengan tawassul. Jadi bila kita bantah bab istighasah kepada selain Allah, mereka akan cuba alihkan isu dengan bawakan, cuba menyamakan antara istighasah dan tawassul. Kenapa? Perkara ini dilakukan kerana istilah tawassul lebih lunak didengar dan lebih mudah diterima.
Kerana terdapat jenis tawasul yang dibenarkan dalam syarak. Tawasul. Tawasul benarkan syarak. Kita tahu bahawa tiga jenis tawasul yang diijma'kan oleh dalam nas, oleh umat bahawa ianya boleh dilakukan. Tawasul pertama, tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita panggil nama Allah. Kita nak minta anak kita mudah periksa. Kita ada di hujung tahun atau di awal tahun anak kita nak menghadapi peperiksaan. Kita pun menyeru, Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Khabir, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Mannan. Apa saya nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kemudian kita minta permintaan. Kita panggil, kita nak minta dengan Allah. Dan cara kita nak minta dengan Allah, kita bertawasul dengan nama-nama kebesarannya yang sesuai dengan permintaan kita. Tawasul dibenarkan. Cuma tawasul jenis ini tak masuk dalam bab perbincangan yang saya masukkan di sini. Kerana ianya berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat Allah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu juga tidak termasuk perbincangan yang saya nak sentuh di sini. Tawasul dibenarkan yang ketiga, iaitu bertawasul dengan orang soleh, orang baik yang masih hidup. Itu yang disepakatkan. Minta tolong, mereka doakan. Okay. Jadi ada jenis tawasul dengan makhluk. Tawasul menggunakan perantara makhluk dalam bab tawasul, itu berdoa kepada Allah dengan melalui makhluk, dibenarkan dengan beberapa keadaan. Jadi istilah biasanya orang yang nak lari daripada jawapan bila orang tanya tentang hukum istighasah, mereka akan bawakan dalil-dalil tawasul, mereka akan cuba samakan. Kononnya istighasah dengan tawasul adalah sama. Perkara ini dilakukan kerana istilah tawasul lebih lunak didengar dan lebih mudah diterima kerana terdapat jenis tawasul yang dibenarkan dalam syarak. Dengan menyamakan dua perkara ini, maka pendengar akan menyangka bahawa masalah ini adalah masalah khilafiyah yang perlu diraikan kedua-dua pandangan. Namun hakikatnya sangat jauh perbezaan antara dua perkara ini. Tawasul adalah memohon orang-orang saleh agar mereka berdoa kepada Allah supaya dimakbulkan permintaan pemohon. Telefon kawan kita kat Mekah sekarang. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tengah, bila Ustaz nak pergi nak buat umrah, bila Ustaz nak tawaf, bila masa buat umrah tolong jangan lupa doakan anak saya, mudahkan dia supaya dimudahkan peperiksaannya pada bulan 3 nanti. Contoh. Tawasul dibenarkan. Itulah tawasul. Bukan minta dengan ustaz tadi. Kita minta ustaz tadi doa untuk kita, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama tawasul. Bertawasul dengan orang saleh. Tawasul adalah memohon orang-orang yang saleh agar mereka berdoa kepada Allah supaya dimakbulkan permintaan pemohon. Sedangkan istighasah adalah memohon bantuan dan pertolongan kepada orang soleh itu sendiri. Nampak beza antara tawasul dan istighasah? Istighasah minta dengan ustaz tu, ustaz mudahkan urusan anak saya ustaz. Hantarkan bantuan pada kami. Sebab tu istighasah boleh sekiranya nampak ustaz tu bantu. Ustaz tu mampu. Hantar bantuan ke apa ke. Tapi kalau bab yang tak mampu dan perkara itu hanya Allah yang mampu, bab ini umum, bab doa semua sekali. Bukan sebab bawa istighasah saja. Bab minta istighfar. Pergi minta istighfar dengan ustaz-ustaz. Diceritalah kelemahan di depan ustaz-ustaz, mengaku depan ustaz-ustaz ni, ceritakan, oh saya dah buat perkara sekian dan sekian, saya begini begitu, ampunkan saya. Ini tidak perlu mendedahkan dosa kita kepada seorang juga, walaupun kita minta Allah, itu satu kesalahan, tak syirik. Tapi kalau minta ampun dengan orang tersebut, ini juga dosa, syirik. Bab istighasah, kita sedang masuk pada bab istighasah. Kita fokus pada istighasah. Beristighasah ialah memohon bantuan terhadap makhluk itu sendiri. Berbeza dengan tawasul. Tawasul minta bantuan dengan Allah, mohon dengan Allah. Melalui perantaraan makhluk itu minta mereka doakan. Bertawasul dengan orang soleh ketika mereka masih hidup di dunia adalah diharuskan dalam syarak. Kerana memang seseorang itu dibenarkan mendoakan kebaikan orang lain.
kita minta dengan dia harus. Sebab apa? Dia doakan kita. Itu suatu perkara yang dibenarkan syarak. Malah perkara yang disunatkan. Namun apabila permintaan dilakukan kepada mereka setelah mereka meninggal dunia, pergi kat kubur dia minta, pergi kat orang soleh. Ustaz tu dah meninggal, pergi kat kubur dia. Ustaz doakan saya Ustaz. Maka pandangan yang benar bahawa tawassul seperti ini adalah sebahagian daripada bid'ah yang tercela dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus salih. Kita tak kata syirik. Kita kata bid'ah. Apa beza syirik bid'ah? Syirik ni melibatkan kufur. Bid'ah melibatkan amalan baru yang Nabi tak pernah ajar. Bid'ah adalah amalan ibadah yang dilakukan tanpa panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jaga istilah ni supaya kita tidak dituduh bahawa mengkafirkan orang. Tidak. Syirik juga tidak mengkafirkan. Syirik hukumkan kepada amalan tersebut. Amalan yang mengandungi syirik atau mengandungi sesuatu yang boleh jadi kufur, dia jatuh kepada syirik. Amalan yang mengandungi cara yang tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya bid'ah. Amalan yang bertentangan dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah adalah syirik. Amalan yang bertentangan dengan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah bid'ah. Hidup kita perlu mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu beribadah kepada Allah dengan cara diajarkan Rasulullah. Perlu pertahankan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tak tauhidkan Allah, takut jatuh pada syirik. Kalau kita tak mutabaah pada Nabi, tak ikut Nabi, takut jatuh pada bid'ah. Dan tidak ada istilah bid'ah baik dan buruk. Kerana suatu perkara, kita bila tidak menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan dalam beribadah, maka tidak ada satu pun makhluk yang layak untuk kita ikut. Kan lainlah kalau ada orang mengatakan bahawa ajaran Nabi SAW tidak sempurna. Apa yang Nabi sampaikan belum sempurna. Ini satu dakwaan yang batil. Okey, kenapa tak boleh minta dengan dia selepas mati? Kenapa kita kata perkara ini? Diakui bahawa setelah kematian, hakikatnya manusia masih hidup di alam barzakh. Ya, semua manusia, bukan sahaja orang soleh, semua hidup dalam barzakh. Namun kehidupan di alam barzakh berbeza dengan kehidupan di dunia. Dunia adalah satu-satunya tempat untuk beramal. Nak solat ke, nak doa ke, nak apa ke kat dunia ni. Lepas dah meninggal, manakah kehidupan selepasnya, iaitu ketika di alam barzakh ataupun di mahsyar dan sebagainya, amalan-amalan tidak lagi bermanfaat dan mereka tidak lakukan. Kalau ada istighasah dan mohon bantuan di padang mahsyar, bantuan tadi, perkara itu adalah berlaku di alam mahsyar, dia bukan berkaitan dengan hukum syarak. Dia berkaitan dengan kesusahan yang menimpa sebahagian manusia, mereka mohon pada Allah. Ketika itu mohon pada Allah tak dinamakan sebagai ibadah, itu bukan hukum syarak. Perbuatan itu terjadi. Orang yang mengerang kesakitan di neraka itu bukan minta tolong Allah, tidak lagi dinamakan sebagai ibadah. Cerita kita sekarang hukum di dunia. Tak perlu ada orang bila kita cerita tentang hukum, berkaitan hukum Allah cerita kat dunia, dia pergi bawa cerita. Habis ke akhirat tu orang minta tolong Allah, kan dah mati minta tolong Allah. Permintaan ketika itu bukan lagi dalam bab hukum syariat, hukum syarak yang kita bincangkan, hanya berkaitan dengan ketika kita hidup kat dunia. Di sana dia jerit tak jerit, dia kena azab tak azab, itu hukuman Allah. Dunia adalah satu-satunya tempat untuk beramal. Manakala kehidupan selepasnya adalah tempat menerima balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang telah diusahakan di dunia. Mereka tidak mendengar dan tidak mengetahui permintaan yang dipohon kepada mereka. Okey, ni saya harap jelas fakta yang dibawakan. Cuma kita nak jawab beberapa hadis yang dibawa. Terdapat sebuah hadis yang sering disebut sebagai dalil keharusan melakukan istighatsah terhadap selain Allah Subhanahu Wa Taala, ialah hadis seorang buta yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yu'afini." Wahai Rasulullah, doakan kepadaku agar aku diberikan kesembuhan atau dikembalikan mataku supaya dapat melihat. Allah berikan kesembuhan. Datang orang yang kata istighatsah, tengok lelaki datang minta tolong Nabi, dia istighatsah kepada Nabi. Kita kata jangan tukar istilah.
ulama tak namakan perbuatan dia ini, perbuatan lelaki ini datang kepada Rasulullah, berdoa meminta kepada Rasulullah agar doa kepada Allah, ud'ullah, doakan kepada Allah ayyu'afini, agar sembuhkan aku. Dia bukan minta dengan Rasulullah. Masa ni urusan menyembuhkan mata bukan dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah seorang rasul. Nabi perantaraan dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan agama, bukan perantaraan untuk menyembuhkan, untuk berikan kekayaan dan sebagainya. Tugas Nabi adalah menyampaikan wahyu. Tugas Nabi bukan menyembuhkan kita. Nabi bukan diturunkan untuk menyembuhkan orang, untuk memberikan kekayaan seseorang, tidak. Tugas Nabi menyampaikan ilmu. Kalau Nabi doakan, kalau ada yang sembuh kerana sembuh di tangan Nabi kerana Nabi doakan, Allah makbulkan doa Nabi, bukan Nabi yang menyembuhkan. Kalau ada hujan turun dengan perkataan Nabi, sebab Nabi berdoa kepada Allah, Allah makbulkan doa Nabi, bukan Nabi yang menurunkan hujan. Waktu lelaki dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyu'afini, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar dia berikan afiah kepada aku. Kata Nabi, faqal in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Kalau nak aku doakan, tak apa kalau kamu nak. Tapi kalau kamu nak, kamu sabar, ini lebih baik untuk kamu. Qala la, ni lelaki badui. Dia kata la, bal ud'ullah li. Tidak ya Rasulullah, doalah untuk saya ya Rasulullah. Apa Nabi buat? Fa amarahu ay yatawadda. Nabi minta dia wudu. Wa ay yusalli rak'atain. Dan Nabi minta dia solat 2 rakaat. Dan Nabi ajarkan ay yad'u bi hadzal du'a, dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqda. Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon padamu ya Allah, dan aku bertawajjuh padamu ya Allah dengan Nabi Muhammad, dengan Nabimu Muhammad. Sebab apa? Nabi ada kat sebelah dia masa tu. Dia kata kepada Rasulullah, ya Muhammad, nampak sangat dia seorang badui. Dia berkata, ya Muhammad, inni atawajjahu bika, aku bertawajuh dan menghadap kepada kamu, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam hajatku, hadhihi fatuqda, agar dimakbulkan hajat. Apa dia doa? Dia kata, Allahumma syafi'ni fi, Allahumma syafi'ni fi, ya Allah ya Tuhanku, syafi'ni fi, berilah syafaat, berilah manfaat syafaat dia terhadapku. Wa syafi'hu fiyya, dan terimalah syafaat dia terhadapku. Jadi doa ini tidak masuk dalam bab beristighatsah. Orang yang bawakan hadis ini sebagai dalil boleh istighatsah hanya dengan bertujuan mengaburi pandangan masyarakat awam atau orang yang tidak memahami bahasa Arab. Ayat ini, hadis ini dalil dalam bab tawassul dengan Nabi SAW ketika Nabi hidup. Bertawassul, minta Nabi doakan. Dan banyak sebenarnya bab hadis ini satu persatu. Akan ada jawapan macam-macam. Jawapan jelas, tapi saya minta tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok, dan tuan-tuan cuba fahami, cuba membuat penilaian yang tersendiri. Hadis ini tidak menunjukkan keharusan beristighatsah dengan Nabi SAW ketika hidup. Apatah lagi dijadikan dalil bagi membolehkan istighatsah kepada baginda setelah kematian. Ini juga dalil orang gunakan bab boleh istighatsah lepas kematian. Untuk Nabi hidup pun bukan buktinya beristighatsah pada Nabi kat sini. Ini bab berkaitan dengan tawassul. Istighatsah dengan Nabi masa hidup, kalau Nabi mampulah. Kalau Nabi tak mampu, tak jadi dalil pun. Sebab ni bab menyembuhkan mata, bukan bab kemampuan Nabi. Cuma Nabi doakan. Kefahaman sebenar kepada hadis ini adalah menceritakan lelaki buta tersebut bertawassul kepada Nabi SAW, iaitu ia meminta Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dikembalikan penglihatan kepadanya. Tawassul yang dilakukan dengan Rasulullah ketika hidup baginda adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam. Sebahagian yang lain, itu ada kumpulan lain,
ataupun ada orang lain atau orang yang sama bawa dalil lain. Sebahagian yang lain cuba membawa dalil yang membenarkan perbuatan istighasah dengan bersandarkan riwayat asar tentang seorang lelaki yang beristighasah terhadap Rasulullah SAW pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab At-Tarikh kepada seorang lelaki yang bernama Malik Ad-Dar. Katanya, asaban nasu qahtun fi zaman Umar. Pada zaman Umar berlaku kemarau. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang lelaki kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Malah dalam setengah riwayat yang kata aghithna ya aghith li ummatik. Aghithna atau ya Rasulullah aghith li ummatik. Wahai Rasulullah, turunkan bantuan hujan kepada umatmu. Kat sini kata istasqilah. Kat sini dia kata ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Tapi terjemahan sini dah terjemahan saya kopi daripada dia kata pohonlah hujan untuk umatmu. Tak ada masalah, boleh beri makna begitu. Fa innahum qad halaku, sesungguhnya mereka telah binasa. Dah hampir binasa. Okey. Dia pergi kat kubur Nabi, minta dengan Nabi. Fa'atar rajula fil manami faqila lahu, maka ada seorang lelaki datang dalam mimpi dan berkata kepadanya, "I'ti Umar fa'aqrihu salam." Pergi, wahai lelaki, pergilah jumpa Umar dan sampaikan salam pada dia. Wa akhbirhu annakum musqiyun, dan beritahu kepada Umar bahawa kalian akan diturunkan hujan. Dan kata kepadanya, dia kata kepada Umar, lelaki ini berkata, alaikal kaisu. Dan berkata kepada Umar, hendaklah kamu, saya tak pasti kalimah kais kat sini. Saya tangguhkan dulu, walaupun terjemahannya ada, tapi saya tak pasti. Fa'ata Umar fa'akhbarahu fabaka Umar thumma qala ya Rabb laula alu illa ma'ajassu anhu. Okey. Yang kat bawah ni saya tak pasti. Bawah ni tak dijadikan sebagai istidlal. Saya sempat rujuk pada makna-makna di atas. Makna di bawah perlu kepada penelitian. Saya pun terjemahkan separuh, tapi saya kopikan full dan saya tak sempat nak cekkan makna-makna yang berkaitan dengan riwayat bawah. Umar menangis dan apa makna kalam Sayyidina Umar. Yang penting di sini, yang dibincangkan dalam riwayat ini adalah berkaitan dengan lelaki ini pergi ke kubur Nabi SAW, minta Nabi, dia minta Nabi turunkan hujan. Itu ikut bahasa saya, istasqil ummatik. Tapi kalau dijemahkan pohonkan, mana mintakan pada Allah. Kalau dikatakan, kenapa jadi begini? Orang yang nak bawa dalil ni, bawa riwayat ni untuk mengatakan boleh tawassul, dia terjemahkan dengan pohonkanlah hujan untuk umatmu. Kalau dia kata nak boleh istighasah, dia kata turunkan hujan untuk umatmu. Terjemahan ada cerita salah satu daripada cara menterjemahkan itu sesuai dengan kehendak orang yang menterjemahkan. Yang penting maknanya boleh dimaknakan kedua-dua. Okey, riwayat ni zahir kita nampak betul juga zaman Sayyidina Umar ni berlaku kemarau, lelaki datang jumpa ke kubur Nabi. Okey, apa jawapan ulama? Jawapan terlalu banyak. Cuma cukup saya beritahu bahawa riwayat ini riwayat yang lemah. Lelaki yang bernama Malik Ad-Dar yang menceritakan kisah ini lelaki yang tak dikenali. Yang jadi sandaran daripada kisah ni, yang bawa kisah ni tak dikenali, seorang yang majhul. Ringkasnya begitu. Riwayat kisah ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Malik Ad-Dar. Lelaki ini tak dikenali. Kalau kata kisah tu betul sekalipun, disebut bahawa ja'a rajulun, ada seorang lelaki datang kubur Nabi. Siapa lelaki ni? Kalau lelaki itu Rasulullah, tak mungkin. Ini tentang Nabi dah wafat. Lelaki seorang sahabat, tak jelas. Pada zaman Umar bukan ada sahaja sahabat, ada sahabat, ada bukan sahabat. Dan apa yang disebutkan sini bertentangan dengan semua riwayat yang lain. Al-Abbas, Sayyidina Umar pernah bertawassul dengan Al-Abbas, minta supaya Al-Abbas doakan. Banyak riwayat yang lain. Jadi riwayat ni kalaulah tak sahih sekalipun, dari sanadnya dia jadi mungkar sebab bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih.
Apa yang ada pada riwayat ni tak ada nilainya. Dan dari dunia ilmu, sanadnya tidak sahih, dan lelaki yang datang tadi lelaki tidak ketahui rajul. Setengah riwayat cuba diletakkan riwayat riwayat dikatakan lelaki itu adalah Bilal bin Rabah, seorang sahabat. Lagi tak sahih. Datang kepada lelaki yang lebih yang disepakatkan ianya adalah du'afa. Tidak ada seorang ulama hadis pun yang menerima riwayat tersebut. Yang penting ringkasannya hadis yang pertama tadi hadisnya sahih, tapi cara faham salah. Hadis yang bawah, bukan hadis, asar yang di bawah kaitan dengan peristiwa selepas Nabi wafat adalah riwayat yang tidak sahih, maka tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam bab ini. Dalam bab di sendiri tidak ada jadi hujah riwayat tersebut, apatah lagi apabila bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang telah kita bacakan dan ayat Quran yang tidak kita bacakan yang terlalu banyak. Okey, kedua, kesamaran yang lain, golongan yang menafikan makna perkataan doa. Dia kata, oh ayat Quran tadi semua doa tu bukan erti doa meminta. Artinya apa? Artinya orang yang beribadah kepada selain Allah, yang pergi sembah selain Allah baru jadi syirik. Ya Allah masukkan doa-doa situ adalah menyembah selain Allah. Saya tak nak bawa bab ni bab intradik sebenarnya yang mereka sebut tentang bab yang lain. Tapi saya nak fokuskan kepada bab istighasah dulu. Dia kata apa? Doa adalah, maksud doa di sini adalah doa iaitu beribadah kepada selain Allah, bukan bererti meminta. Golongan yang menafikan makna perkataan doa iaitu memohon yang tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran dengan makna asalnya. Mereka hanya menafsirkan makna kalimah ini dengan makna ibadah. Artinya, ya Allah kata orang-orang yang menyeru, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah, dia tak kata seru, itu menyembah selain Allah. Jadi kata menyeru tu, doa sini kita kena maknakan dengan menyembah. Kenapa? Perkara ini dilakukan agar dapat mengeluarkan perbuatan menyeru dan meminta pertolongan daripada selain Allah daripada salah satu kategori beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kononnya doa ni tak termasuk ibadah. Kononnya yang Allah ancam dalam Quran tu hanya fokus kepada menyembah selain Allah, bukan meminta dan berdoa kepada selain Allah. Jadi mereka keluarkan. Sedangkan dalam Islam doa dibahagikan kepada dua. Satu doaul ibadah, yang kedua doaul masalah. Jadi mereka nak kata apa? Meminta kepada orang yang meninggal, istighasah satu bukan ibadah. Dalam Islam doa ada dua. Satu doaul ibadah, yang kedua doaul masalah. Doaul ibadah ialah ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Hakikatnya doa. Kita memohon, kita minta Allah redha, kita minta pahala daripada Allah. Doaul masalah, kita minta hajat tertentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua sama ada namanya doaul ibadah atau doaul masalah, kedua-duanya adalah ibadah yang hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tafsirkan macam mana sekalipun tak boleh nak pisahkan doaul masalah itu daripada ibadah. Walaupun mereka kata doaul masalah minta dengan minta hajat tu bukan erti menyembah, tak. Minta hajat itu juga salah satu ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya pada engkau kami sembah. Ini nama doa ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau kami meminta pertolongan. Ini namanya doaul masalah. Kita minta permintaan. Iyyaka na'bud, kita sembah Allah. Kita sembah Allah, hakikatnya kita minta apa? Minta rahmat Allah, minta redha Allah, minta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadat keseluruhannya. Wa iyyaka nasta'in, kita minta bantuan daripada Allah. Kita minta pemberian, minta hajat tertentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doaul ibadah dan doaul masalah, kedua-duanya masuk dalam bab tauhid dan kedua-duanya merupakan ibadah yang hanya perlu dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai sini kita buka pada soalan perbincangan insya-Allah. Silakan. Boleh type di message ataupun boleh langsung nyalakan
mikrofon anda dan kita ada sesi soalan dan perbincangan. Adakah ada yang sebahagian ada fakta-fakta yang saya sampaikan atau isi kandungan kuliah saya sampaikan yang tidak jelas? Boleh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz, Silakan Aunty Aminah, silakan. ni kadang kita ni kan kita lepas sakit ke apa-apa macam walaupun mak kita dah tak ada, kita mak tolong mak. Yelah kita tak maksud suruh berdoa untuk dia yang tolong kita, tapi selalu kita akan tak keluar lah cakap mak tolong. Macam orang kita kan nak pocot kan, kataan mak lah sebenarnya. Ini kalau perkataan kebiasaan yang tidak disertai dengan akidah, ulama kata itu adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Maksudnya sesuatu yang lara, namun itu bukan perkara yang baik. Mereka dilara, dia tak ada dosa dari apa. Tapi kalau lebih bagus, kalau waktu begitu, sebut nama Allah. Seru nama Allah itu lebih baik. Ya, jadi seru nama selain Allah ketika sakit dan sebagainya kerana kebiasaan. Kecil lagi kalau sakit, mak yang rawat dan sebagainya, manja dengan mak, jadi automatik keluar macam tu. Dengan keadaan yang tidak disengajakan begitu, itu adalah perkataan yang lara. Tidak termasuk bab syirik. Dilara. Tapi perlu diingatkan, takut. Itu membuka pintu kepada syaitan. Kadang-kadang syaitan datang, betul-betul mak dia datang macam mana? Dah meninggal. Dan itu yang berlaku kepada sebagian orang. Sebab tu lebih baik kita tidak mengamalkan atau meninggalkan perkara tersebut. Cukuplah kita sakit, biasakan diri kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Seru Allah, minta pertolongan Allah. Wallahu alam. Yang jadi syiriknya orang yang memang berdoa dan minta, dia memang mohon kepada selain Allah tu dengan diiktikad, memang diiktikad bahawa orang tertentu, wali tertentu, biasanya wali-wali lah yang orang selalu sebut ni, atau sama ada dari sebab pada Nabi atau pada wali, itulah ruang orang soleh yang ada, dikatakan mampu mendengar ataupun wali-wali ni jaga kawasan tertentu. Biasanya kalau disebutkan berkaitan dengan urusan-urusan laut, kononnya dijaga oleh Khidir, dan urusan-urusan di darat dijaga oleh Ilyas. Ini dua nabi yang sering dikaitkan dengan kisah-kisah seruan pada wali. Yang asal buat benda ni Syiah. Sebab tu kita tengok kitab Minhajus Sunnah, ketika Ibn Taimiyah rahimahullah melakukan bantahan ilmiah kepada seorang lelaki Rafidah, dia mengisbatkan bahawa Khidir dan Ilyas masih hidup. Cara fikir begini asalnya daripada pemikiran kumpulan Syiah. Kerana Syiah meletakkan imam-imam mereka telah kafirkan sahabat. Jadi tidak ada ruang untuk mereka memahami ayat Quran melalui sahabat. Semua hadis mesti melalui sahabat. Kalau mereka kafirkan sahabat, apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah rekaan-rekaan mereka sendiri. Maka mereka cuba reka kisah. Sebab mereka juga meletakkan imam-imam mereka sebagai maksum. Macam mana Nabi maksum. Jadi ruang apa yang mereka boleh lakukan? Bab agama dah kata tertutup dah. Jadi ruang yang ada adalah meletakkan kisah Isa dengan Khidir, seolah-olah kedua-duanya Khidir ni bawa ilmu laduni, Musa bawa ilmu syariat. Ini cerita yang sengaja direka-reka oleh golongan Syiah. Jadi cahaya keimaman, nur keimaman itu wujud pada Sayyidina Ali. Cahaya kenabian wujud pada Nabi. Kenabian dah putus tapi kewalian masih tinggal. Keimaman dan juga kewalian. Wallahualam. Okay, ada soalan daripada Puan Nur Asia. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita mengikuti lirik nasyid yang memohon istighasah dari Rasulullah, Aghithna ya Rasulullah, adakah dikira sebagai syirik? Jika kita mengikuti lirik, kita lebih baik, kita dah tahu benda itu salah, lebih baik kita tak ikutlah. Itu lebih baik. Wallahualam. Kalau kita ikut tu kita bagi promosi lagi atau kita galakkan lagi orang tersebut, dan kumpulan-kumpulan tertentu yang sangat mengagungkan urusan-urusan berkaitan istighasah. Jadi macam mana pun kita tidak, kita doakan mereka mendapat hidayah. Itu saja yang kita mampu. Jadi
lebih baik tidak mengikuti. Saya pun sebenarnya lagu-lagu macam ni kadang-kadang lagu ni sedap. Kita ni secara spontan kadang-kadang terikut. Terikut spontan tu tak sengaja, tak apa. Tapi bukan kita sengaja untuk mengikuti dan pasang lagu-lagu ni. Risau. Perkataan yang nampak biasa pada zaman kita, anak-anak kita kalau dia dengar lagu ni, dia hafal, nanti untuk proses dakwah dan tarbiyah pada masa akan datang lagi susah untuk kita fahamkan. Sebab dia dah terima sebagai satu perkara yang dah biasa di telinga mereka. Dan terbukti dengan banyak amalan-amalan yang dahulu yang dah zaman kita, zaman nenek moyang kita dah biasa dengan kesalahan. Bila ada orang nak ceritakan, betulkan satu perkara yang sangat salah. Hakikatnya, saya selalulah temukan orang bila kita cerita benda ni, orang akan cerita. Habis nak kata Tok Guru zaman dulu salah ke? Mereka tak tahu ke? Kamu baru belajar berapa tahun, pergi belajar luar negeri, balik semua orang buat salah. Kita tak kata kita menyalahkan Tuan Guru dulu, tapi memanglah agama ni rujuk kepada Quran Sunnah, bukan pada perbuatan Tok Guru. Tok Guru kita salah, nak kata Tok Guru dulu salah ke? Ya, mungkin mereka salah. Kenapa kita takut untuk menyatakan kesalahan? Dulu isteri Tok Guru kita, mereka pakai tudung macam mana? Tak payah cerita bab akidah yang sangat detail masalah ni. Sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh Tok Guru kita juga ada kesilapan, termasuk masalah fiqh. Masalah fiqh. Ramai tuan-tuan guru yang isap rokok daun. Takkan kita nak kata kena isap rokok daun. Boleh, hukumnya boleh. Halal. Takkan bila isteri-isteri Tok Guru zaman dulu tak pakai tudung ataupun hanya pakai kain tutup satu selendang atas kepala dengan rambut masih lagi terlihat di bahagian depan tu, kita katakan itu menutup aurat hanya kerana dia melakukan tuan-tuan guru. Sebagaimana kita boleh terima bahawa ulama-ulama kita terdahulu dan juga orang-orang yang diagungkan dahulu, orang-orang agama yang memberi jasa dahulu, mereka berjasa dalam masalah tertentu dan mereka juga boleh melakukan kesilapan dalam masalah fiqh, dalam masalah aurat, dalam masalah pandangan-pandangan tertentu, dalam masalah-masalah hukum hakam tertentu. Kita juga perlu berlapang dada bahawa ada sebahagian daripada yang kita warisi daripada mereka yang memiliki kesilapan dalam bab masalah tertentu, termasuk dalam masalah-masalah akidah yang sangat detail. Waktu kita bercerita masalah ni, kita tidak menghukumkan mereka. Kita tidak katakan mereka ni sebagai ahli bid'ah ke ahli neraka. Tidak. Wallahu'azubillah. Kita tetap mengagungkan tuan-tuan guru kita, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama tempatan yang sangat banyak berjasa sehingga agama sampai kepada kita. Dan kita doakan Allah SWT merahmati mereka. Ini semua diteruskan. Namun kesalahan tadi, bila kita betulkan kesalahan orang-orang terdahulu, sebenarnya kita telah menyampaikan satu rahmat pada mereka, iaitu kesalahan mereka tak diteruskan. Mereka sedang menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau buruk. Kalau kita hentikan kesalahan-kesalahan dengan menerangkan begini, kita membantu sebenarnya. Kita menghormati orang yang dah meninggal bukan dengan cara meneruskan kesalahan-kesalahan yang kita waris dari mereka. Cara kita menghormati dan sayang pada mereka adalah kita buat kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan, sebarkan dan ajarkan. Kalau terbukti salah, kita hentikan supaya mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, 4:43 insya-Allah. Ustaz, Ya saya. nota Ustaz boleh dapat di mana ya? Nota Ustaz yang inilah, yang minggu ni dan minggu-minggu sebelum ni. Okey, insya-Allah akan diletakkan di Telegram insya-Allah. Okey. Lepas tu Ustaz, saya nak tanya, saya pernah Silakan. dengar orang berdoa dengan kata-kata tertentu, lepas tu di hujungnya tu dia kata berkat doa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, macam itulah. Adakah ini macam tak betul lah sebab bersandarkan kepada Nabi yang telah wafat? Saya tak jumpa lagi, tak dengar lafaz, tak pasti, tak dapat nak hukumkan. Kena dapatkan teks dia yang betul, sebab teks ni kadang-kadang dibunyinya, kadang-kadang benda betul, kadang-kadang benda salah. Kita kena jumpa teks betul-betul baru kita buat hukumkan.
Okey. Tapi saya tak boleh nak Sebab kata lah. Cuma saya ah, pernah dengar apa tu ungkapan doa tertentu, lepas tu di hujungnya tu ada sebab berkat se- doa apa tu. Macam tu lah. sebab kalau dikatakan keberkatan, disebutkan itu adalah keberkatan ayat Quran, keberkatan satu amal ibadah yang sah, mungkin bertawasul amal soleh. Mungkin juga perkara yang salah, betul salah tu kena betul-betul kita cek pada teks tu sendiri. Mana tak boleh hukum secara rambang nampak ni. Okey. Oh, ada soalan pada Tuan Azrin. Assalamualaikum Ustaz, saya tak ingat matan hadisnya. Boleh Ustaz huraikan tentang hadis yang Nabi tidak khawatirkan tentang syirik di kalangan umatnya, tetapi ia lebih Nabi risaukan adalah berkenaan seorang yang menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan. Maaf Ustaz, mungkin tak tepat susunan ayatnya. Okey, hadis ni sebenarnya hadis ma'ruf dan hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ni cerita berkaitan dengan banyak benda, tapi yang penting ada lafaz yang disebutkan. Pada ayat situ ada hadis kata ma akhafu alaikum an tusyriku, aku tak takut pada kalian bab syirik. Sebab apa? Hadis ni ialah Nabi tujukan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi tak risaukan sahabat Nabi ni. Nabi cerita-cerita berkaitan bahawa Nabi tak risaukan, bila Nabi tak risaukan syirik kepada kalian, tapi aku takut dibukakan dunia kepada kalian. Hadis itu adalah hadis yang ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang baik, yang mereka selamat dari sebab syirik, tapi Nabi takut dibukakan keduniaan pada mereka. Itu ringkasnya lah. Okey, insyaAllah saya terpaksa jawab ringkas kerana dah masuk waktu asar. Sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kelemahan tersebut dan Allah berikan hidayah, dan Allah hantarkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim untuk membetulkan kesilapan-kesilapan sekiranya wujud. InsyaAllah sampai sini. Semoga Allah rahmat kita semua. Dan mohon maaf, insyaAllah saya, kalau perlu pada urasan lain, saya akan ulas lagi Tuan Azrin. Cantik tu soalan tu. Tu antara syubhat yang bawa yang hadis yang saya tak masukkan dalam nota. Saya fikir banyak kali sebab dia panjang. Panjang nak masukkan dalam nota, jadi takut jadi panjang. Jadi kita hanya sebutkan yang hadis-hadis utama. Okey. InsyaAllah sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.